pada hari ini kita belajar tajuk Pendidikan Islam tingkatan 1, berfokus kepada tajuk solat fardu. Okey. Bila saya bagi salam, kamu jawab salam, itu menunjukkan apa? Islam. Menunjukkan bahawa kamu semua beragama Islam. Baik. Kamu semua dah mengaku bahawa kamu semua adalah orang Islam. Sekarang ni, saya nak tanya pula kamu. Apa yang membezakan di antara kamu dan orang yang bukan Islam? Okey, Aisyah. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Okey, mengucap dua kalimah syahadah ni dia ada kaitan dia dengan akidah, kepercayaan kita pada Tuhan dan kepercayaan kita kepada Rasul. Memang menunjukkan bahawa kita orang Islam lah. Tapi apa dia ibadah yang kita lakukan yang membezakan di antara kita yang Islam ni dengan mereka yang bukan Islam? Okey, Laila. Solat. Yes, itu yang kita nak dengar lah. Jadi solat adalah tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, PDP tersebut berlangsung selama 40 minit. Saya mulakan dengan set induksi di mana saya tanyakan pelajar apa yang membezakan di antara yang bukan Islam dengan yang Islam. Jadi pelajar akan menjawab dengan pelbagai jawapan dan pada akhirnya mereka dapat satu jawapan iaitu solat. Dan itulah tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Dan kemudian saya tanya bukan pelajar apa dia pengetahuan sedia ada mereka. Solat ni benda yang kita buat hari-hari kan? Sehari kita buat berapa kali? 5 kali sehari kita buat. Itu yang wajib lah. Okey, jadi saya nak tanya kamu sekarang ni, apa itu solat? Okey, Aisyah. Menyembah Allah. Lain? Okey, Laila. Tiang agama. Lain? Okey, umum. Kewajipan umat Islam. Okey, Fawizah, silakan. Sujud. Okey, sujud adalah satu perbuatan kan? Okey. Ini yang kamu sebutkan tadi, takbir, niat, bacaan ketika rokok, bacaan ketika sujud. Okey, sujud tu sendiri itu semua adalah perbuatan-perbuatan dalam solat. Ada rukun, ada sunat. Okey. Tapi apa itu solat? Okey, jadi solat dari segi bahasa maksudnya adalah doa. Okey, maksudnya adalah doa. Okey, tapi dari sudut istilah kita tengok beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Okey, beserta dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ada ucapan, ada perbuatan. Okey, solat dia memang itu. Ada perbuatan dan ada ucapan. Okey, dia mulakan dengan takbir. Takbir ni apa dia? Allahu Akbar. Okey, itu style lain lah. Itu style perempuan, bukannya style lelaki lah. Okey, jadi takbir tadi, yang mana satu? Angkat tangan ke? Yang sebut Allahu Akbar tu ke? Yang mana? Okey, yang sebut tu Allahu Akbar. Okey. Tapi kita kena angkat tangan lah. Tapi takbiratul ihram dia termasuk dalam ucapan. Bukannya perbuatan. Perbuatan mengangkat tangan diiringi dengan ucapan. Dan sebenarnya ada lagi satu benda yang diiringi dengan takbir tadi. Apa dia? Yes, niat. Niat tu termasuk dalam hati lah. Itu kita panggil rukun qalbi disebut. Okey, rukun yang ada dalam hati. Okey, jadi dimulakan dengan takbir Allahu Akbar, disudahi dengan salam. Salam yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan kiri dulu sekandar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita bagi salam ke belah kanan dulu, kemudian barulah kita bagi salam ke sebelah kiri. Okey. Jadi sembahyang ni dia adalah ucapan dan juga perbuatan yang bermula daripada takbir. Takbir tu yang pertama sekali. Lepas tu yang kita niat daripada awal tu macam mana? Niat tidak termasuk dalam solat. Okey, niat permulaan tu kita kata sebagai pra ataupun mukaddimah kepada solat. Tapi solat di permulaan dia daripada takbir tadi. Dan niat tadi yang sepatutnya bukannya sebelum tapi semasa takbir. Lintasan hati tadi. Sebab tu saya kata takbir tadi kita anggap ada perbuatan, dia ada ucapan. Allahu Akbar dan ada lintasan dalam hati, aku nak solat Zuhur 4 rakaat kerana-Mu ya Allah. Dia ada 3 benda lah. Sebab tu takbir tadi. Dan disudahi dengan salam dan segala perbuatan dan juga ucapan yang berlangsung di antara takbir dan salam itu termasuk dalam solat. Kita nak tahu macam mana kaedah menentukan waktu solat. Kita tahu kan kita semayang hari-hari 5 waktu sehari semalam, macam mana kita tahu kita kena semayang lah?
Sekarang pukul 11. Kena semayang tak? Tak kan? Kenapa macam mana kamu tahu sekarang bukannya waktu untuk kita semayang? Sebab belum masuk waktu zuhur. Sebab belum masuk waktu zuhur. Macam mana kamu tahu masuknya waktu zuhur? Arah matahari. Arah matahari. Okey, Iskandar. Lepas launya azan. Selepas launya azan. Macam mana muazzin tahu masuknya waktu solat? Tadi kamu kata dengar azan. Okey, betul lah tu. Dengar azan, kita tahu masuknya waktu solat. Sekarang ni macam mana kita nak tahu, muazzin nak tahu masuknya waktu solat? Okey. Saya Ustaz. Okey, Wani, silakan. Pergerakan matahari. Pergerakan matahari. Pergerakan matahari adalah asas kepada penentuan waktu solat. Siang, malam macam mana? Okey, malam pun kita akan tengok pada matahari sebenarnya. Kita tak tengok kepada bulan. Okey, jadi sekarang ni saya nampaklah bahawa kamu tak faham lagi tajuk ni simple, tapi kamu tak faham lagi macam mana cara menentukan waktu solat. Jadi kita akan belajar sekarang macam mana nak menentukan waktu solat. Okey, jadi sebelum daripada kita belajar tu, kita akan gunakan satu alat yang saya panggil sebagai model simulasi waktu solat, dan saya minta untuk kamu kemaskan rehal untuk letakkan di sebelah, dan kita akan bawa masuk alat tersebut ke dalam kelas ni. Di situ saya masukkan dengan sedikit unsur soal jawab, inquiry itu, dan pelajar menjawab dengan pelbagai jawapan apa yang mereka faham tentang solat, dan saya bawa mereka sehingga mereka nampak apa dia definisi solat. Itu yang pada akhirnya lah kita mahu pada sesi yang kedua itu. Okey, jadi secara umumnya kita nak sebutkan 5 waktu solat ni ditentukan dengan cara kita melihat kepada peredaran matahari. Tapi bukan matahari beredar mengelilingi kita macam kita sebut tadi kan. Kita yang beredar mengelilingi dia. Cuma seolah-olah seperti mana matahari beredar mengelilingi bumi. Okey, jadi dalam keadaan biasa matahari terbit daripada timur dan dia akan bergerak ke barat. Okey, jadi ini adalah matahari kan, saya dah sebutkan tadi. Okey, ini ibarat seperti mana peredaran matahari mengelilingi bumi. Okey, jadi waktu subuh macam mana? Okey, tapi maksudnya waktu subuh bila mana fajar sidik timbul. Kalau kita tengok dia kata cahaya kemerah-merahan. Okey, bila kita nampak sahaja bulatan matahari, maka itu tandanya maksud habis waktu subuh ataupun maksudnya waktu imsak dipanggil. Waktu imsak ni maksudnya habisnya waktu subuh lah. Dia bergerak, ni waktu duha ni. Okey, dia bergerak lagi sehinggalah matahari berada betul-betul di atas tiang. Ini kita panggil tengah hari. Betul tak? Okey. Jadi tergelincir tu macam mana? Macam ni. Tak tergelincir. Terbit bayang ke timur. Ada bayang ke sini. Kamu kena tengok sikitlah. Ada bayang. Ada bayang daripada skru tu ke timur. Okey, tergelincir matahari ke barat, terbit bayang ke timur. Itu maksudnya waktu. Kemudian bergerak lagi. Okey. Kalau kamu perasan atas hamparan bumi itu ada bulatan saya buat. Okey, bulatan tu sama panjang dengan skru tadi. Okey, sama panjang dengan skru. Dalam kitab disebut, dia kata maksudnya waktu asar apabila bayang lebih panjang daripada objek. Apabila bayang dia 151 cm, maka itu tanda maksudnya waktu asar. Dan matahari bergerak lagi. Terbenam matahari di barat. Okey. Apabila hilang bulatan matahari, maksudnya waktu maghrib. Okey, masuk waktu maghrib. Matahari dah hilang tapi cahayanya masih ada. Okey. Dan apabila dia bergerak lagi ke bawah, hilang cahaya. Hilang cahaya itu menunjukkan bahawa habisnya waktu isyak. Jadi itu adalah 5 waktu yang kita wajib sembahyang sehari semalam, dan cara menentukan dia. Okey, sekarang saya nak minta beberapa orang daripada kamu. Siapa nak cuba? Terangkan, silakan. Kuat sikit suara. Matahari terbit dari timur. Betul. Okey. Macam mana maksudnya waktu subuh? Matahari belum timbul tapi dapat cahaya dia. Mana nak tengok cahaya? Ya, betul. Okey, cahaya dah nampak di tapak tangan Iskandar tadi. Tapi matahari itu belum timbul lagi. Itu maksudnya terbit fajar sidik ataupun fajar yang benar. Sebut Okey, imsak apabila terbitnya sikit matahari. Apabila nampak bulatan matahari. Okey, itu tanda masuk waktu imsak, berakhirnya waktu subuh. Okey, waktu zuhur. Zuhur bila
tak nampak bayang-bayang kat bawah skru tu. Betul ke macam tu? Tak nampak bayang-bayang? Salah. Okey Dania, so macam mana? Kuat sikit suara. Matahari tergelincir daripada timur dan Daripada timur ke barat. ke barat, Okey. cahaya Terbit ke? timur. Okey, cahaya terbit ke timur. Okey, itu maksudnya waktu zuhur. Pada waktu asar, Okey. bayangnya melebihi panjang objek. Betul. Okey. Pada waktu maghrib, Okey. ada kelihatan cahaya matahari. Okey, matahari terbenam. Kita sebut macam tu Matahari terbenam tapi cahaya masih kelihatan. Okey, Isyak. Dan pada waktu isyak, matahari terbenam, tiada cahaya. Tiada cahaya yang kelihatan. Kemudian pada sesi yang ketiga, saya masukkan pula kepada tajuk yang orang nampak macam simple tapi sebenarnya pelajar agak susah nak faham. Itulah dia tajuk konsep penentuan waktu solat. Okey, yang kita tahu based on pergerakan matahari tadi. Dan pergerakan waktu solat itu saya gunakan model simulasi waktu solat untuk menghadapi kekangan daripada teknik-teknik yang biasa digunakan sebelum ini, dan pada akhirnya pelajar dilihat dapat memahami dengan lebih baik berbanding daripada kalau kita menggunakan kaedah sebelum ini. Sebaliknya saya minta pelajar untuk merumuskan, dan ada beberapa orang pelajar rumuskan sehingga pada akhirnya saya sendiri akan merumuskan isi pelajaran pada kali ini. Okey, ini cuma adalah simulasi pergerakan matahari mengelilingi bumi. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak soal. Ya, okey Dania. Macam mana Ustaz tunjuk ada matahari kan? Okey. Macam mana kita tentukan keadaan solat kalau tak ada cahaya matahari? Ya, kalau tak ada matahari. Susah juga kan? Tiba-tiba musim hujan, musim tujuh katakan, lepas tu mendung je. Cahaya matahari tak kelihatan. Jadi macam mana kita nak tentukan waktu sembahyang? Dalam keadaan yang macam tu, satu je cara dia. Apa dia? Dipanggil ijtihad. Ijtihad ni apa dia? Ijtihad ni kamu sendiri tentukan dengan yakin. Okey. Rasa dah masuk dah. Contoh macam tu. Rasa dah masuk dah waktu zuhur ni. Dah masuk ke belum? Dah kot. Dah. Aku rasa dah. Agak-agak dah masuk ke belum? Rasanya dah. Kalau yakin, maka kita boleh azan, ambil wuduk dan kita sembahyang. Okey, clear? Okey, ada soalan lain? Tak ada Saya tanya Okey, saya nak tanya kamu dua soalan. Soalan yang pertama, macam mana kamu nak solat kalau kamu naik kapal terbang? Macam mana kamu nak tentukan matahari? Melintasi garisan masa tu. Jadi macam mana kamu nak tentukan masuknya waktu solat? Dalam kapal terbang tak ada azan. Anggar-anggar ijtihad tu masih ada lah. Anggar-anggar dah lepas, dah terbenam, maka kita tahu masuknya waktu maghrib. Anggar-anggar dah tak nampak dah matahari, dah gelap dah malam dah, tak nampak dah cahaya. Masuknya waktu isyak. Satu lagi soalan. Last sebelum kita tamatkan sesi kita. Macam mana kalau kita berada di kutub utara atau kutub selatan? 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ijtihad. Okey, ijtihad satu. Ijtihad based on apa? Berasaskan kepada apa? Nak sebut matahari memang dah macam tu. Jam kita tengok kepada negara yang terdekat. Situ. Okey, sebab kalau kita nak tengok pada negara dia, katakan kita duduk di Eskimo kan, kutub utara, kutub selatan ni, memang kita tak boleh nak tengok matahari. Jadi kita kena ijtihad, kita kena buat perkiraan berdasarkan kepada matahari yang berlakunya sehari 24 jam, negara yang terdekat. Saya tak boleh nak sebutlah negara terdekat tu kan, mungkin Rusia ke mana ke, tak pastilah. Maka di situlah kita tengok dan kita buat perkiraan berdasarkan kepada negara tersebut, dan kita boleh tahu 5 waktu sehari semalam, dan juga waktu berbuka dan juga waktu sahur. Sekarang nak buka, nak puasa kan. Okey. Jadi ada soalan lain tak? Mungkin ada sesiapa boleh buat sedikit rumusan. Okey, Dania, sila. Walau kita dekat mana pun, jangan jadikan itu sebagai alasan supaya kita tidak solat. Okey, tidak kira di mana kita berada, kita tetap kena solat 5 waktu, kan? Okey, lagi? Okey, Pak Uzan. Tiada penghalang untuk kita solat. Tiada penghalang. Apa maksud penghalang tadi? Macam kat Eskimo tu 6 bulan pagi, 6 bulan malam. Okey, 6 bulan siang, 6 bulan malam.
Okey, jadi tak ada sebab untuk kita tidak solat. 24 jam sehari mesti kita kena solat walaupun di mana kita berada. Okey, lain? Okey, kalau tak ada saya rasa cukup setakat ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Perasaan ini sangat gembira sebab baru pelajari satu benda yang baru dan benda ni amat sesuai lah untuk pelajar sebab dia mudah faham dan senang untuk difahami lah. Menarik sebab ustaz bawa benda yang saya tak pernah jumpa dan benda itu sangat kreatif. Sebelum ni agak susah juga nak faham keadaan waktu solat, tapi lepas ustaz tunjukkan satu alat baru, mudah faham lah macam mana cara dia, nak guna dia semua. Waktu dalam kelas memang susah nak faham waktu belajar guna buku. Waktu ustaz buat aktiviti dalam kelas saya rasa lebih faham. Saya dapat tahu waktu tengok bayang-bayang tu bergerak dan menentukan waktu solat. Ia menggunakan lampu suluh. Lampu suluh tu fungsi dia sebagai matahari. Apabila dipusingkan ke arah skru, skru itu adalah satu objek. Jika ia berada di tengah, maksudnya tengah hari, dan apabila ia melancar ke arah barat dan berbalik belah timur menunjukkan waktu sudah zuhur.